Saya agak terkejut sepanjang pemerhatian saya pada kebelakangan ini. Saya agak terkejut dengan ada ahli-ahli yang berhormat yang membuat kenyataan dan hebahan luar yang memberi imej buruk kepada institusi Dewan Negeri. Tindakan tersebut ialah mencetuskan persepsi seolah-olah persidangan ini dijalankan secara berat sebelah dan tidak mengikut aturan. Saya menafikan sekeras-kerasnya tomahan tersebut. Segala penjelasan telah pun saya berikan sebelum ini. Oleh itu, saya ingin memberi peringatan tegas berdasarkan dua perkara utama. Pertama, berkaitan dengan dokumen diembargo. Terdapat pihak yang masih mempertikaikan mengapa laporan penyata kewangan diletakkan pada hari terakhir persidangan dalam aturan urusan mesyuarat. Perlu saya tegaskan bahawa penetapan tarikh embargo pada hari terakhir ialah amalan standard sejak sekian lama. Ianya selaras dengan apa yang telah dilaksanakan di beberapa Dewan Undangan Negeri yang lain. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, tujuan kertas-kertas tersebut diagendakan sebagai kertas pembentangan dan bukannya kertas untuk dibahaskan. Ianya memastikan maklumat tersebut tidak dipetik secara pramatang, ya. Maknanya kita petik dulu sebelum kita bentangkan dalam sesi perbahasan oleh ahli-ahli yang berhormat. Ingat, mengikut perkara 19/4 Peraturan Mesyuarat Dewan Negeri, mana-mana yang berhormat membocorkan kertas mesyuarat sebelum tarikh embargo disifatkan telah menghina majlis. Perkara kedua, saya ingin menyatakan ialah berkaitan dengan perbahasan ruang perbahasan laporan keuangan. Dakwaan bahawa penetapan tarikh embargo pada hari terakhir mesyuarat akan menghalang ruang perbahasan adalah tidak tepat sekali. Sekiranya ahli-ahli yang berhormat berasaskan sesuatu laporan itu perlu dibahaskan, ahli-ahli yang berhormat boleh mengemukakan usul secara rasmi bagi membolehkan ianya dipertimbangkan untuk dibawa dan dimasukkan dalam aturan mesyuarat yang akan datang selaras dengan perkara 24/3 Peraturan Mesyuarat Dewan. Perkara berkaitan pengemukaan usul ini adalah perkara standard dan dilaksanakan di Parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri. Lihat contoh di Dewan Rakyat pada 23 Februari 2026. Laporan Ketua Audit Negara, iaitu asalnya ialah kertas pembentangan. Namun setelah usul dikemukakan oleh Yang Berhormat Menteri Undang-Undang pada 24 Februari 2026, barulah ianya dibahaskan mengikut aturan yang tertib. Yang paling utama dalam hal ini ialah setiap perkara hendaklah dibahaskan mesti didahului dengan usul. Tiada usul, maka tiadalah perbahasan. Dewan ke-15 ini sudah memasuki tahun ke-5. Ahli-ahli yang berhormat sepatutnya sudah tahu proses perjalanan mesyuarat Dewan Negeri dilaksanakan. Sebab itu setiap ulasan mesti rujuk kepada buku peraturan. Buku peraturan kita. Tengok tu saya tanda berapa banyak tu. Hafal ni insya-Allah. Tapi kalau buku ada depan lah. Mesti dirujuk pada buku peraturan mesyuarat dan sepatutnya sudah mencapai tahap kematangan politik yang tinggi. Untuk maklumat ahli yang berhormat, selepas laporan kewangan dibentangkan dalam mesyuarat sidang Dewan, ya, isu kewangan yang berkaitan akan diperincikan. Kita dengar ni, ini dia punya flow dia. Isu kewangan yang berkaitan akan diperincikan dalam jawatankuasa kira-kira wang negeri yang dipengusikan oleh Yang Berhormat Indrapura. Ahli-ahli yang berhormat mempunyai ruang untuk meneliti laporan tersebut sebelum dibawa ke peringkat jawatankuasa. Hasil siasatan dan syur oleh jawatankuasa tersebut kemudian dibentangkan di dalam Dewan Negeri melalui penyataan jawatankuasa penyata jawatankuasa kira-kira wang simpanan negeri. Saya amat kecewa menerima laporan bahawa terdapat ahli jawatankuasa yang gagal hadir mesyuarat sebanyak 3 kali berturut-turut.
Saya tidak perlu menyebut namanya di sini. Biarlah Yang Berhormat Pengurusi Jawatankuasa Wang Kira-Kira Negeri yang mengesahkannya. Namun, ini adalah persoalan integriti dan tanggungjawab. Untuk maklumat ahli-ahli Yang Berhormat sekalian, saya bersama Yang Berhormat Wakil Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negeri dan juga Timbalan ini Speaker telah mengadakan kunjung hormat kepada Ketua Audit Negara pada 17 April 2026. Sesi tersebut memberi ruang kepada kedua-dua pihak untuk membincangkan berkenaan laporan Ketua Audit Negara 1 Sengkang 2026 secara telus serta memperjelaskan berkaitan proses pengauditan serta perbahasan yang telah dilaksanakan di peringkat Parlimen. Sehubungan dengan itu, saya minta hentikan membuat ebahan yang tidak benar yang boleh menjejaskan kredibiliti Dewan Negeri Pahang. Hentikan memetik maklumat-maklumat daripada laporan-laporan yang masih diembargo semasa berbahas dan patuhi setiap peraturan mesyuarat yang telah ditetapkan demi kelancaran Dewan.